Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang penuntun yang dirahmati Allah, kali ini kita berkuliah dalam keadaan negara kita menghadapi suatu keadaan yang tidak pernah kita hadapi sebelum ini, dan kita melihat berbagai reaksi telah berlaku di kalangan masyarakat kita. Saya berkuliah di musalla persendirian saya, hanya bersama dengan kru, supaya mudah-mudahan usaha yang kita ambil ini membolehkan bagi sesiapa yang meminati kuliah untuk terus mendengarnya daripada di rumah masing-masing. Ini adalah merupakan kelebihan teknologi yang ada pada zaman ini, dan mudah-mudahan insya-Allah kita dapat manfaat dan mendoakan supaya Allah memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Sidang penuntun yang dirahmati Allah, apabila keadaan berlaku seperti ini, kita tahu kerisauan ramai pihak, bahkan boleh menyatakan, kita katakan majoriti rakyat di negara ini. Walaupun mungkin adalah kita tengok yang terus pergi travel, ada terus juga nak pergi melancong ke Korea kerana tiket murah pada zaman ini, pada masa ini, tanpa dia memikirkan bahawasanya risikonya itu bukan akan ditanggung oleh pihak dirinya sahaja, tapi akan ditanggung oleh kos kerajaan jika apa-apa berlaku, akan ditanggung oleh rakyat ini jika dia pulang ke negara ini, seperti mana jika dia membawa wabak. Yang menariknya ialah kita mendengar dalam keadaan musim ini berbagai-bagai pandangan agama telah dikeluarkan. Kita di Perlis, alhamdulillah, setelah seperti mana yang diketahui oleh rakyat negara ini, kita mengambil langkah yang awal, iaitu membendung gejala wabak coronavirus ini dengan cara kita telah menggantikan solat Jumaat dengan Zuhur. Masa kita buat itu, ramai dan macam-macam orang ada yang mengulas, kata takutkan virus, tak takutkan Allah, dan macam-macam, kata ini ialah pandangan dan fatwa yang sesat. Tapi alhamdulillah, kita tidak mengeluarkan fatwa berdasarkan kepada kehendak mufti ataupun jawatan kuasa fatwa sahaja. Jawatan kuasa kita, mufti sendiri, tidak mengeluarkan pandangan itu melainkan setelah berunding dengan jawatan kuasa fatwa, walaupun dalam keadaan yang begitu suntuk. Seperti mana yang saya ceritakan, kita bawa masuk Datuk Seri Nur Hisham Abdullah yang sedang mengendalikan kes ini bagi negara kita, dan atas nasihat beliau maka kita pun menangguhkan ataupun kita meminta supaya Jumaat digantikan. Dan alhamdulillah, hari ini negeri-negeri lain turut mengikut langkah yang sama, dan bukan negeri-negeri lain saja di Malaysia, seluruh dunia. Sehingga saya ada baca orang forward kepada saya, sebahagian aliran yang keras ni ada mana-mana, ada di kalangan golongan konservatif mazhab, ada di kalangan golongan salafi, menyatakan ini adalah menyanggahi amalan salafus soleh, dan golongan yang perlu mengamalkan sunnah tak akan buat. Hari ini Arab Saudi sendiri telah menangguhkan, telah meniadakan sembahyang Jumaat dan jamaah, melainkan azan sahaja, melainkan bagi dua masjid, iaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabi, itu pun di dalam kawalan yang begitu terbatas. Sebab itu maka dunia seluruhnya bergerak ke arah ini, dan kita melihat macam-macam fatwa yang dikeluarkan tanpa mereka kadang-kadang tu tak meneliti. Mereka kata no, ada dalil wajib sembahyang Jumaat,
Dalil wajib bersemayam Jumaat benar, tapi ada pengecualiannya. Demikian sembahyang fardu. Sebab itu ada hadis Ibnu Abbas yang kita hari ini diamalkan di Perlis ni. Jika tuan-tuan datang, memang azannya sallu fi buyutikum, dimasukkan ke dalam azan itu, iaitu salatlah kamu di rumah kamu. Alhamdulillah, dengan virus ini berlaku, kita masih lagi mendirikan salat di rumah kita. Hatta di Perlis ini, di masjid-masjid, imam, Bilal dan juga Siak masih lagi salat. Cuma orang ramai yang tidak datang ke masjid kerana keadaan. Dan kita memperkenalkan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi ni ada dalam keadaan tenang, ada dalam keadaan gawat. Kesemuanya itu ada sunnah Nabi SAW yang mengajar kita. Seperti itu hatta pada zaman Ibnu Abbas, apabila beliau mengajar sallu fi buyutikum, zaman itu dah Rasulullah dah wafat, ada orang yang mempertikaikannya. Ibnu Abbas kata, telah melakukan hal ni man huwa khairun minni, orang yang lebih baik daripada aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula kadang-kadang pandangan yang bagi pandangan kata bahawasanya kalau kita ni pergi ke masjid pun tak akan kena virus ni, kerana di masjid ni tak akan ada balak yang kena. Ini pun dia nak kena cermat dan bagi pandangan begini. Tidakkah kita masih ingat bahawasanya berlaku pembunuhan beramai-ramai di masjid di Thailand, dan paling baru berlaku seperti mana yang berlaku di New Zealand, yakni kejahatan manusia. Bahkan dalam sejarah pernah berlaku tumpah darah di dalam Masjidil Haram apabila golongan Qaramitah mengampas Masjidil Haram, mencungkil Hajarul Aswad dan membawa pulang selama lebih kurang 20 tahun ke negeri mereka Hajar. Ini berlaku di dalam sejarah. Maka sebab itu kita hendaklah berhati-hati di dalam percakapan kita. Saya bimbang sebahagian orang yang kata, ada pula yang kata ini takdir Allah Subhanahu wa taala, kita tak payahlah nak takut-takut sangat. Bahkan ada yang kata di mana tempat ada coronavirus, hantar jamaah dia pergi ke coronavirus. Di mana ada tempat tu jamaah tak takut pada coronavirus, coronavirus takut kepada jamaah. Ini juga saya rasa terkeluar daripada tunjuk ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita seperti mana kita tahu, Nabi kata idza sami'tum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Bila kamu dengar ada ta'un berlaku di satu tempat, kamu jangan masuk ke dalamnya. Fala tadkhuluha, jangan kamu masuk. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Jika berlaku di suatu tempat dan kamu duduk di situ, kamu jangan keluar. Dan artinya itu Nabi SAW cakap pada para sahabat radhiyallahu anhu. Artinya orang yang kena duduk dalam konteks coronavirus ni, orang yang terkena, orang yang ada berhubung dengan orang yang terkena, dia tak boleh keluar sehingga membawa benda tu pada orang, dan dia kena wajib taat kepada pemerintah yang berusaha untuk membendung hal ini. Dengan dia tak pergi periksa atau menyerah diri pada pemerintah atau pergi keluar juga pergi sembahyang, dia bukan mengamalkan agama, dia menyanggahi Nabi SAW sehingga membahayakan kaum muslimin yang lain. Dan duka cita ada ustaz-ustaz yang ceramah pula pergi menguatkan benda ni. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, apabila satu orang sahabat terkena cedera di kepala dia, lalu bila dia cedera di kepala dia, dia wajib mandi. Berlaku ihtilam, dia wajib mandi, iaitu dia berhadas besar, dia nak kena mandi. Lalu dia tanya sebahagian sahabat-sahabat orang Islam yang ada, boleh tak kalau dia tak mandi, dia ganti benda lain? Mereka kata tak boleh, kena mandi juga. Ni macam pendapat macam tu lah. Orang pergi juga masjid, itu lebih penting lagi.
Macam tu lah mandi. Nak mandi ya, mandilah kau jawab agama. Mandi pun tak apa, bukan nak ni, ini kena agama lebih penting lagi. Macam tu lah mereka buat kat dia. Mandi, bila dia mandi dia mati. Berita itu sampai kepada Nabi SAW. Apa Nabi kata? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh dia, Allah membunuh mereka. Kemudian Nabi menyatakan, ala sa'alu idza lam ya'lamu innama shifa'ul 'i as-su'al. Kenapa mereka tak tanya kalau mereka tak tahu? Sesungguhnya ubat kepada kebodohan ataupun tak reti tu, tanya. Macam itulah dengan pandangan-pandangan ustaz. Kan ada ustaz yang terkenal lah, yang selebriti pun ada bercakap, kata tak apa. Akhirnya yang menjadi mangsa ialah orang awam. Mati orang Islam, mati harta bukan orang Islam pun, kita kena jaga nyawa mereka. Tak boleh mati mereka tanpa sebab. Dan Nabi SAW kata, padahal niat mereka tu memang supaya dia tu mengamalkan agama, mandi wajib juga. Tapi Nabi kata qatalu, mereka bunuh dia. Qatalahumullah, Allah bunuh mereka. yakni Allah hukum mereka. Dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan kita bahawasanya pandangan-pandangan ini seperti yang dikeluarkan oleh sebahagian kumpulan dakwah tertentu, saya merasakan mereka perlu teliti kerana supaya ia tidak dianggap salah, tidak diambil secara salah oleh orang Muslim, dan apatah lagi apabila bukan Muslim melihatnya, mereka akan bersalah sangka dengan agama kita. Kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi, baginda itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sempurna misi dakwahnya. Para sahabat baginda berada di keliling baginda. Tapi apabila orang Islam berdakwah di peringkat awal, Nabi sendiri memulakan dakwah. Nabi memulakan gerakan dakwahnya dengan cara sir, dengan cara senyap. Nabi tak kata tak apalah, dakwahlah kuat pun orang bukan boleh buat apa, kuasa di tangan Allah. Nabi mengambil langkahnya. Ada sahabat ditindas, kemudian Nabi suruh mereka berhijrah ke Habasyah. Nabi sendiri berhijrah. Nabi tak kata mereka nak boleh buat apa kalau Allah tak kehendaki, mati hidup di tangan Allah. Tak, Nabi berhijrah, mengambil langkah-langkah hijrah, bersembunyi di gua bersama dengan Abu Bakar. Kemudian Nabi keluar sampai ke Madinah. Kemudian Madinah diserang, Nabi susun anggota pasukan tentera. Tak ada Nabi kata kita baca bismillah dan doa saja, nanti tentera Quraisy datang, mereka semua tak akan boleh buat apa, kerana Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa. Kita ni nak berjuang mempertahankan agama Allah. Tak. Di dalam peperangan Uhud, Nabi tempatkan pasukan pemanah di bukit. Apabila mereka tidak menunaikan segala perancangan dan strategi usaha yang telah dibentangkan dan diarahkan oleh Nabi kepada mereka, mereka tewas dalam peperangan itu. Hadza min indi anfusikum. Apa yang berlaku itu, kata Allah, sebabkan diri kamu sendiri. Mereka tak kata kita dalam peperangan berjuang mempertahankan Rasulullah dan mempertahankan agama Allah, tak kala Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan kita. Kalau mati pun mati syahid. Tak boleh. Nabi bagi arahan sehingga cedera pipi Nabi, patah gigi baginda. Di dalam peperangan Khandaq, Nabi mengambil langkah, Nabi gali parit di keliling Madinah. Nabi tak kata tawakal kepada Allah, musuh tak akan boleh datang, ini Rasulullah. Sahabat dalam keadaan lapar, hatta Nabi gali parit, mengambil langkah-langkah keselamatan. Nabi tak duduk di dalam masjid kemudian angkat tangan doa, ya Allah, janganlah jadi musuh boleh masuk ke dalam Madinah ni. Madinah Nabi. Tapi Allah mau supaya manusia itu berusaha.
mengikuti langkah-langkah yang Allah ciptakan alam ini dengan peraturannya. Setelah berusaha kemudian kita tetap gagal, itu urusan Allah. Tapi usaha yang sepenuhnya diambil oleh Nabi SAW. Hijrah Nabi lakukan seperti mana yang sebut. Khandaq Nabi gali. Kemudian Nabi gali parit untuk mempertahankan Madinah. Kemudian Nabi buat perjanjian dengan Quraisy. Kemudian Nabi tengok bila Quraisy langgar perjanjian, barulah Nabi masuk ke kota Mekah. Itu pun masuk kota Mekah, setiap kali hantar peperangan, Nabi atur dengan strategi yang baik. Tiba-tiba kita hari ini ada orang kata, insya-Allah kita duduk di masjid, mayang rapat macam mana bersin pun takkan kena. Kerana kita ni sedang mengerjakan ibadat kepada Allah. Apa yang mereka lakukan semua itu terang-terang menyanggahi sunnah Nabi SAW. Kalau Allah kehendaki hanya dengan manusia berdoa dan solat tidak akan kena bala, tentulah Nabi-Nya tak payah berjihad. Tentulah Nabi SAW tak payah berhijrah, tak payah bersusah payah, tidak payah melalui segala penderitaan, dilontar dengan batu. Hatta Nabi berbekam dia kerana sakit kepalanya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan selain daripadanya. Kerana mengambil langkah-langkah, kerana itu adalah peraturan alam yang Allah ciptakan. Yang peliknya, sebahagian golongan yang dakwa ini, mereka sendiri buat langkah-langkah untuk diri mereka. Mereka nak pergi masjid, mereka naik kereta, mereka taklah baca doa terus sampai ke masjid. Mereka nak keluar pergi berdakwah pun, mereka ambil kapal terbang, ambil langkah-langkah, ada pasport. Tapi apabila kena dalam kes ini, ada pula yang kata bahawasanya ini dah ketetapan Allah, kita tak payahlah ada susah-susah payah. Saya rasa ini adalah satu perkara yang kurang tepat, yang kadang-kala disebut ataupun dinyatakan oleh sebahagian pihak. Cumanya saya ingin bincangkan sedikit tentang hadis Nabi SAW yang digunakan oleh sebahagian pihak. Di sana ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, tentang seorang wanita yang mana Nabi dia telah memilih untuk tidak berubat sedangkan dia sakit, dan Nabi menyatakan baginya syurga. Mungkin sebahagian pihak telah gunakan hadis ni untuk menyatakan tak payahlah kita susah-susah nak berubat, kalau kita redha dengan sakit kita, maka kita akan masuk syurga. Hadis ni diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah, iaitu tabi'i yang mulia, anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan anak murid kepada ramai sahabat yang lain. Atha bin Abi Rabah kata bahawasanya Ibnu Abbas pernah kata kepadanya, ala urika mra'atan min ahlil jannah, maukah kamu aku tunjukkan satu orang wanita di kalangan ahli syurga? Qultu bala, aku kata ya. Kemudian Ibnu Abbas menunjuk kepada seorang wanita. Kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atu sauda atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allahu li. Ini wanita yang hitam ni, yakni orang kulit hitam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata inni usra, aku ini usra, wa inni atakashaf fad'u Allahu li, dan aku ini tersingkap auratku, maka doalah untuk Allah padaku. Usra ni dia nak terjemah dia macam histeria, macam sawan lah, macam dia hilang ingatan dia, dan diri dia bertindak luar daripada kesedaran dia. Kebanyakan ulama-ulama hadis bila mereka nak syarah hadis ni, mereka kata masalah tentang sor' ni, tentang macam histeria ni, dia
disebabkan kerana dua faktor. Faktor yang pertama, dia kata, hatta Imam Bukhari dia sebut bab fadli man yusra minar rih, bab kelebihan orang yang kena histeria ni atau sara' ni daripada rih, daripada angin. Jadi para ulama di kalangan mereka, kebanyakan mereka bila syarah, mereka sebut bahawasanya ada dua sebab kemungkinan orang kena benda ni. Bahagian yang pertama ialah dia kata rihun ghalidh yahtabis fi manafidid dimagh. Ini disebut oleh banyak lah, disebut di dalam syarah Al-Misbah Al-Fallah dan macam ini, dan disebut juga oleh Al-Aini, disebut juga sikit sebanyak oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Maksudnya rih ghalidh, satu angin yang yakni udara yang begitu keras, yahtabis fi manafidid dimagh, yang terkurung di dalam rongga-rongga otak. Maksudnya ni disebabkan tekanan dalam mana dia, maksudnya faktor kesihatan dalam diri itu. Dan mereka sebut yang bahagian yang pertama ini, seperti mana kata Al-Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, kata bahagian pertama ni yuthbituhu jami'ul atibba wa yadhkuruna ilajahu. Bahagian pertama ni kebanyakan doktor memang sebut yang ni punca dia. Kemudian bahagian yang kedua ialah disebabkan kerana jin. Jin, iaitu orang yang kena histeria disebabkan kerana jin. Bila dia kena jin, dia tak sedar dalam diri dia, kemudian dia mungkin sampai tersingkap aurat dia, seperti wa inni atakasyafu, seperti mana yang disebut di dalam hadis ni. Bahagian yang kedua ni kata Al-Imam Al-Syaukani dan selainnya juga sebelum itu, bahawasanya bahagian kedua ni yajhaduhu kabirun minhum, yakni ramai golongan doktor tak setuju. Wa ba'duhum yuthbituhu, sebahagian mereka kata betul memang ada jin yang menyebabkan orang kena histeria. Abu Hasan Al-Asy'ari dia di dalam Maqalatul Islamiyin dia kata bahawasanya, kata dia ahli sunnah kebanyakannya mengiktiraf bahawasanya boleh berlaku histeria ni disebabkan oleh kerana jin, dan benda ni dinafikan oleh golongan Mu'tazilah. Al-Qadi Abu Abdul Jabbar yang juga disebut oleh Ar-Razi sendiri, dia menafikan hal-hal ni. Dia menyatakan bahawasanya Al-Jubai, mereka ini semua menafikan hal ni. Mereka kata ini tak boleh berlaku kerana mustahil dua roh duduk dalam satu jasad. Adapun majoriti para ulama mereka akur benda ini. Ini disebut oleh Al-Aini di dalam ketika mensyarah dalam Umdatul Qari. Dan alasan mereka ialah alladzina ya'kuluna riba, dalam Quran kata alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbatu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak akan berdiri, melainkan berdiri seperti orang yang kerasukan syaitan disebabkan oleh kerana penyakit gila ataupun tak betul. Jadi kerasukan syaitan tu walaupun hal ini pada hari kiamat kelak, tapi seolah-olah seperti orang kerasukan syaitan, kata Quran, maksudnya kerasukan syaitan itu berlaku. Tapi majoriti para ulama sebut dua lah, bahawasanya wanita ni sama ada bahagian pertama atau bahagian kedua dia kena penyakit ni. Apapun, cuma saya menarik Anwar Shah Al-Kashmiri dalam Faidul Bari. Anwar Shah Kashmiri ni ulama India, dia syarah kepada Sahih Al-Bukhari, kitab dia nama Faidul Bari. Saya ada kitab dia tu, saya beli, dan anaknya iaitu Anzar Shah Kashmiri. Saya pergi kerana saya membaca hadis di rumah anaknya Anzar Shah Kashmiri. Jadi bila saya baca kitab dia, saya teringatlah kerana anak dia itu telah tulis kata-kata tausiah
untuk kitab bapaknya tu kepada saya, dan saya menganggap dia sebagai guru saya kerana saya membaca kitab-kitab hadis dengan anaknya. Apa pun yang penting ialah saya nak ceritanya ialah Anwar Shah Kashmiri, dia bagi satu pandangan walaupun sekali lalu, tapi saya tertarik pandangan dia. Kata perempuan ni dia kena penyakit bahagian yang pertama. Sebab apa? Kerana mustahil kalau dia kena jin, Nabi SAW akan biarkan dia, kerana itu jin. Tapi walaupun sebagai para ulama lain kata kemungkinan juga dia kena jin, tapi tak apa, kita sambung hadis ni. Bila dia datang kepada Nabi, dia bagi tahu keadaan Nabi, keadaan diri dia kepada Nabi SAW, bahwasanya dia ini masru'ah, dia ini dalam keadaan sawan ataupun histeria, dan kemudian dia ini tersingkap auratnya. Nabi kata, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki. Jika engkau mau, in syi'ti sabarti, jika engkau mau engkau boleh sabar, walakil jannah, bagi engkau syurga, wa in syi'ti da'utullah an yu'afiyaki, jika engkau mau aku boleh berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan engkau. Faqalat, lalu dia berkata, asbir, aku akan sabar. Dia kata aku sabar, yang ni dia pilih Nabi tak payah doa kat dia biarlah dia sakit, dia nak sabar. Sebab mungkin kerana Nabi kata kat dia walakil jannah, kalau kau sabar kau dapat syurga. Jadi dia pilih untuk sabar. Dia kata maksudnya tak apalah, tak payah doa kat dia supaya sembuh, untuk sabar. Cuma dia kata pada Nabi, kemudian faqalat, kemudian dia kata, inni atakashaf fad'ullah alla atakashafa. Aku ini inni atakashafu, aku ni bila jadi tu penyakit tu jatuh, dia tersingkap aurat-aurat kau. Doalah pada Allah supaya tak tersingkap aurat kau. Fada'alaha, Nabi doa pada dia supaya auratnya tak tersingkap. Sebelum saya nak terus bahas, tapi tang hujung tu menarik. Yang ni dia ni walaupun dalam keadaan kena histeria macam tu, sawan itu, dia duk minta supaya Nabi doa supaya jangan tersingkap aurat dia. Jadi kita orang perempuan ni kadang-kadang kita tak kena histeria pun ada yang tersingkap juga. Jadi eloknya kita tengok dia ni yang Nabi kita masuk syurga ni, sampai ke peringkat itu dia menjaga aurat dia, menunjukkan kelebihan yang besar daripada diri dia. Balik pada hadis ni. Hadis ni telah menjadi perbincangan besar di kalangan para ulama. Mengapa menjadi perbincangan di kalangan mereka? Kerana dalam hadis ni seolah-olah hadis nampak terang macam kalau orang tu sakit, dia tak mau berubat, okey, tak ada masalah pada dia. Bahkan Nabi kata dia dapat syurga. Jadi ini macam mana? Yang afdalnya kalau sakit berubat ke, tak usah berubat. Tapi dalam masa yang sama, di sana ada hadis yang sahih juga, sebagian menghasankannya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya. Nabi SAW kata, tadawu ibadallah, berubatlah wahai hamba-hamba Allah, fa inna Allah lam yad'u da'a illa wada'u ma'ahu dawa ghairul haram, dalam sebagian ghairul sam. Wahai hamba-hamba Allah, berubatlah. Allah Ta'ala tak meletakkan penyakit melainkan letak bersama dengan dia ubat, melainkan tua ataupun maut. Bila tua ni tak berupaya lah. Sebahagian kita walaupun tua ni, dah tua ni macam mana pun orang panggil orang tua lah. Walaupun orang kata pandai ke apa, tua, bila dah tua ni taklah akal dia macam orang muda, ataupun taklah akal dia sebijak macam dia masa kurang tua ataupun masa dia muda. Ada gabungan emosi dia, ada gabungan macam-macam dalam diri dia, yang kadang-kala kita nak agak dia pun payah. Antara dia bertindak atas emosi ataupun dia bertindak di atas kecerdikan ataupun kebijaksanaan dia. Tak apalah. Tapi Nabi SAW kata, tadawu ibadallah, berubatlah wahai hamba-hamba Allah. Nabi suruh berubat.
Kemudian Nabi SAW tu sendiri berubat, kan? Sehingga Ibn Abbas kata ihtajaman Nabi SAW wa huwa saimul muhrim. Nabi itu berbekam sedangkan dia puasa dan dia dalam ihram. Dan dalam Bukhari dia kata ihtajam, dia berbekam apa min syaqiqatin kana Nabi fi ra'sihi, kana fi ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam disebabkan kerana sakit kepala daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda berbekam. Kemudian Nabi pun dan banyak riwayat-riwayat menunjukkan Nabi mengambil langkah-langkah bagaimana untuk menjaga diri dengan berubat. Bahkan kita tahu ada hadis yang sahih, Nabi kata habbatus sauda syifa min kulli da. Habbatus sauda itu ubat untuk segala penyakit. Yang ni Nabi cadangkan supaya orang berubat, kan? Dan di dalam riwayat Imam Ahmad dan disebut oleh Imam Az-Zahabi ketika sebut tentang Aisyah radhiyallahu anha, orang kagum dengan Aisyah radhiyallahu anha, walaupun riwayat ini ada sedikit perbincangan di sudut kesinambungan sanad itu, tapi Aisyah radhiyallahu anha, orang tanya dia, orang kata Aisyah, kalau kau ni pandai hukum syarak, pandai tentang kitab dan Quran dan sunnah, orang tak heran kau isteri Nabi. Pandai tentang syair, tak heran kau anak Abu Bakar. Tapi macam mana kau pandai tentang ubat-ubat? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kerana Nabi SAW tu pada akhir hayat dia sakit. Wufud, perwakilan Arab ni datang. Wufudul Arab datang dan mereka mensifatkan ubat, dan aku orang yang membantu ubat untuk Nabi SAW. Artinya Nabi mengambil langkah ni. Jadi para ulama bincang antara hadis ni dan hadis ni. Ni satu bab dia panggil ilmu muskilul hadis. Ilmu bila hadis ni nampak pada zahir macam tak konsisten. Apa sebenarnya? Para ulama hasil daripada perbincangan mereka menyatakan jika sekiranya satu orang tu memang dia ke satu peringkat yang mana dia sabar, dia kalau sakit pun dia tak gaduh orang, dia sabar, dia redha, dia boleh memilih untuk tak berubat. Misalnya kalaulah ada orang tua di kampung sakit kaki, tapi hospital lah Haji, tak apalah, aku duduk seorang je, dia sabar, tak menyusahkan orang, dia saja sakit kaki, itu pun demam sikit-sikit, dia tak kacau orang. Ini kemudian dia harap Allah Ta'ala dengan sakit itu menggugurkan dosa dia dan seumpamanya, dia boleh melakukan hal itu, mudah-mudahan dia dapat pahala. Tapi kalau dia satu orang tokoh macam Nabi perlu berkhidmat untuk umat, Nabi tak boleh dibiarkan sakit, baginda mengubat sakit baginda. Bahkan banyak bab-bab ruqa, bab-bab ruqyah, Nabi SAW jampi Jibril dan seumpamanya. Nabi bismillah ya arqiq wallahu yashfi min kulli da'in yu'zik, dengan nama Allah aku menjampi, Allah yang menyembuhkan. Nabi jampi, kan? Bila Nabi sakit dalam tubuhnya, kata Aisyah, Nabi SAW letakkan tangan baginda, Nabi berdoa dan Nabi meminta jauh, a'udzubillah wa qadratihi min syarri ma ajidu wa ahadhir, aku berlindung dengan Allah dan kudratnya daripada apa yang aku hadapi dan aku bimbangi. Nabi doa. Dan itu diajar Aisyah radhiyallahu anha dan hadis-hadis yang sahih. Kerana baginda perlu sihat, baginda perlu untuk berkhidmat pada masyarakat. Bahkan baginda Rasul, Allah jadikan kesembuhannya itu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa. Saya nak pergi dalam kes coronavirus ni. Ini kadang-kadang kita tak boleh guna hadis ni. Coronavirus ialah penyakit yang berjangkit. Kalau satu orang tu sakit demam seorang-seorang, kemudian dia meninggal seorang-seorang, kalau pun, dan peninggalan dia tu tak menyusahkan kaum muslimin, tak membebankan umat, tak apa. Ini dia penyakit yang berjangkit. Bila dia kena, dia boleh kena pada orang lain pula. Lepas pada tu dia pergi ke masjid, dia berjumpa ke pasar, dia memusnahkan kaum muslimin. Sedangkan kedatangan agama itu antaranya bertujuan hifzun nafs,
Dia menjaga nyawa. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Hatta orang semayang malam sampai tak tidur pun tak, agama tak bagi. Macam hadis Salman dan Abu Darda. Salman nasihat Abu Darda dengan nasihat Nabi. Inna li nafsika alaika haqqa wa li ahlika alaika haqqa. Bagi dirimu ada hak, bagi kaum keluargamu ada hak. Jadi kalau diri kita sampai sakit yang menyusahkan orang lain, sama dengan vaksin. Bila kita nak sakit seorang tak apa, anak di bawah kita tak berikan kepada dia vaksin, bila dia besar dia sakit, berdosa kita, kerana kita tahu kita mendedahkan anak kita kepada penyakit. Melainkan kita ada alternatif yang kita percaya alternatif itu benar. Jika tidak, kita sengaja mendedahkan dia kepada bahaya. Setelah kita tahu, seperti mana kita buka waktu sejuk, kita tak pakaikan anak kita baju, kita kata tak apa, kalau dia Allah Ta'ala mau, dia tak akan mati kesejukan. Ini tidak benar. Dalam kes coronavirus ni, hadis-hadisnya, ayat-ayatnya bukan hadis ni. Hadis ni hadis personal. Satu orang sakit kepala seorang-seorang, satu orang sakit gigi seorang-seorang, tak kucai orang, tak kacau orang. Kemudian dia buat kesimpulan, dia tak berubat, dia sabar, dia tak merungut pada Allah, dia harapkan redha Allah. Walaupun dia sakit, dia dapat tunaikan perintah Allah dengan sempurna, dia dapat solat, dia dapat apa, dia dapat tunaikan kewajipan-kewajipan yang lain. Dia simpan sakit tu pada diri dia. Dia sabrun jamil, dia sabar dengan sabar yang baik. Dalam kes tu hadis ni boleh digunakan. Misal satu orang dah sakit, dia tak pergi berubat. Kalau kita kata wajib pergi berubat, dia tak pergi, dia berdosa. Dia sakit, misalnya dia sakit baru, lama sakit baru dah, dia kata dekat 2 tahun tak pergi berubat, tak apalah, boleh duk tahan lagi. Yang penting boleh duk semayang, boleh duk solat, pergi masjid, umrah pun pergi, haji pun pergi, zakat pun bayar, tak ada masalah apa, alhamdulillah. Dalam keadaan yang macam tu, terpakai untuk dia hadis ni, mudah-mudahan sakit tu menggugurkan dosanya. Ada pun dalam keadaan yang seperti mana sekarang coronavirus, yang merebak pada orang lain, kemudian ada ustaz bercakap dalam TV, bercakap dalam siaran YouTube dan seumpamanya, ini semua kalau Allah kehendaki, tak payahlah kita nak pergi berubat, Allah dah takdirkan, kalau Allah kehendaki kita semua akan selamat. Ini menyanggahi hadis Nabi SAW. Bahkan perbuatan itu seperti mana yang saya sebutkan tadi, bimbang boleh masuk, bahkan saya yakin ia masuk dalam maksud Nabi, qatalahumullah, mereka membunuhnya, Allah Ta'ala membunuh mereka, yakni seolah-olah dosa mereka seperti membunuh orang, dan Allah balas tindakan dosa membunuh itu dengan pada hari kiamat kelak. Sebab itu mereka tu padahal mereka berfatwa kepada orang tu dengan niat supaya dia mandi wajib, nak jaga agama lah kononnya. Tapi tindakan mereka itu bukan menjaga agama, telah memusnahkan satu nyawa. Bagaimana orang yang telah pergi cakap, kata marilah, tak apa, campur semayang ke bersin ke semua, tak ada masalah apa, sehingga akhirnya menyebabkan ramai orang yang kena dan mati. Bagi orang yang kata di masjid tak kena wabak itu, dia mesti kembali merujuk balik pada perkataan dia. Ada yang sebut hadis Tabarani dan seumpamanya, tidak ditemui hadis yang seperti itu. Dia salah dalam memahaminya. Masjid Seri Petaling, masjid telah berlaku dalam masjid. Kemudian berapa ramai yang kena, berapa banyak pula tersebar ke negara-negara lain juga hasil daripada hal itu. Saya tidak menyalahkan jamaah tabligh di sudut kejadian yang bukan niat mereka, ataupun mereka pun tak sangka barangkali berlaku. Cumanya kalaulah saya ini ada ruang untuk berbicara pada mereka, saya ingin mencadangkan beberapa perkara. Yang pertama, walaupun benda ni bukanlah perancangan sesiapa, yang pertama, di sudut sopan santun kehidupan manusia ini,
alangkah baiknya jika ada di kalangan mereka tu, kan saya tahu mereka orang baik-baik, mereka ahli solat, sembahyang, saya kenal sebagai mereka ada mari rumah saya pun suka mereka dakwah orang mari ajak mari sembahyang, tapi saya ingin mencadangkan, buatlah permohonan mohon maaf bukan di atas kesalahan, di atas apa yang berlaku. Ini adat manusia. Kadang-kadang saya minta maaf lah, makanan korang sedap sikit, padahal bukanlah salah kita dah tuan rumah, tapi orang kata kesantunan di dalam bermasyarakat. Yang kedua, kita jangan buat kenyataan yang sukar diterima. Kalau kenyataan kita tu didengar oleh orang bukan Muslim, dan Muslim juga yang bukan semuanya kuat agama. Misalnya kata, bukan punca daripada masjid tu, punca daripada orang lain yang bawa coronavirus tu mai ke masjid kemudian tersebar. Memanglah semua tempat memang punca dia macam tu. Masjid sebagai batu bata masjid ni dia tak mengeluarkan coronavirus. Jadi kenyataan itu pun mungkin boleh dibaiki balik. Kemudian kenyataan menyatakan ini dah takdir Allah Ta'ala dah nak jadi, bukan ni penyakit ni kita apa penyakit ini bahawasanya ini bukan kalau Allah kendaki dia berlaku macam mana pun benar, tapi kenyataan seperti itu dia kena berlapik bahawasanya langkah-langkah bukan itu masanya untuk kita bagi kenyataan kita betul Allah kendaki, tetapi Allah menyuruh kita mengambil langkah-langkah, dan kenyataan yang terbaik ialah kenyataan, dan saya tengok ada juga mereka telah buat, ialah kenyataan menyuruh semua mereka yang terbabit itu supaya melakukan pemeriksaan doktor ataupun KMN, walaupun sebahagian besar dah melakukannya, tapi kita tahulah masih ada di Perlis ni sendiri terpaksa pergi cari, kena buat operasi, kena pergi cari barulah dapat mai, kalau tidak dia tak mai. Tapi saya taklah nak menyalahkan jemaah tu, kerana dalam jemaah apa pun macam-macam orang ada, tetapi pimpinan perlu untuk buat kenyataan-kenyataan yang tegas. Mudah-mudahan perkara ini menjadi iktibar lah untuk kita semua. InsyaAllah kita orang Islam dan orang bukan Islam juga yang mana saja berada, kita hadapi hal ni. Saya tengok sebahagian orang dalam keadaan musim ni, dia nak ambil mileage berpolitik. Masalah inilah nak cerita pasal politik dengan kerajaan bentuk 2-3 hari. Dia tak ada kerja lain. Dia buka mata, dia tutup mata, dia kira nak politik saja. Sampai tak fikir masalah orang dalam keadaan coronavirus, dalam wabak, dalam apa. Sebahagian orang tu pasal dia rindu kepada barangkali kepada kawan-kawan dia duduk dalam jawatan ke apa, dia yang hilang, dia duduk kira meratib yang tu saja. Ini pun susah juga. Cukuplah kita berikan tumpuan kepada hal ini. Saya berpesan berdirikan saya dan semua yang ada, duduklah di rumah seperti mana yang menjadi perintah pemerintah. Ada orang dia kata dia tak mau duduk di rumah, dia bukan iktiraf pemerintah ni. Pilah dia nak pergi tak mana. Tapi sebenarnya saya setuju dengan apa yang disebut oleh Syekh Sulaiman Ruhaili, salah seorang ulama, penulis. Dia kata siapa yang melanggari pergi ke masjid menyanggahi titah arahan ulil amri itu, sebenarnya dia bukan buat pahala, dia buat dosa. Kerana Allah yang suruh kita taat. Alal mar'i muslim as-sam'u wa ta'a ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Kata Nabi, kepada satu orang muslim dia kena dengar dan taat selagi mana dia tak suruh pada maksiat. Itu bukan maksiat. Dia kata semayang di masjid ialah sunat. Jadi kita duduk di masjid yang sunat pun tak pergi. Ni tempat-tempat pasar-pasar yang menyimpan kawasan orang berimpun, melepak yang menyebabkan bawa penyakit, lagi kita tak boleh. Kena taat dalam hal ni. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat Allah, taat Rasul dan pemimpin di kalangan kamu. Nak tak mau taat, isu bab-bab hak dia menyanggahi agama kan, menyanggahi kemaslahatan. Itu tak apalah. Ini bab yang memang untuk kemaslahatan. Tak. Mungkin pemerintah tu ada kecacatan pada diri dia apa, ada kelemahan dia. Bukan saja kita nampaklah, saya pun tahu bahawasanya ada sedikit macam kurang kemas dalam pengurusan ini. Mungkin kerajaan yang naik beberapa hari ini
tak dapat begitu tune yang betul lagi dalam soal pengurus takbir ni, ditakdirkan Allah datang hal yang seperti ini. Dan orang menteri-menteri pun kenalah akui kelemahan itu dan minta maaf lah pada rakyat dan minta mereka supaya bekerja sama dengan baik. Jadi kita, tapi tak apalah, saya tengok alhamdulillah taklah ramai berpolitik. Kena buat kenyataan yang smart. Kerana dalam keadaan ini rakyat perlukan bimbingan semua. Untuk sodok kira lah sebahagian nak ambil kesempatan nak berpolitik di musim ni. Saya heran orang kita. Tak ada musim yang dia tak berhenti berkempen. Kempen siang malam pagi petang. Kadang-kadang tak jadi-jadi juga benda yang dia nak jadi tu. Jadi ambil masa ni duduk dengan family, baca kitab, baca buku, selesaikan, baca Quran, baca hadis Nabi. Dan ini juga yang kita buat program ni, mudah-mudahan dapatlah insya-Allah orang di rumah ni, mungkin kalau dia tak mau tengok yang lain, kalau ada dia ada berminat nak tengok kuliah-kuliah kita buatlah kuliah ni insya-Allah setiap malam insya-Allah, dan sehingga kita berjumpa lagi pada malam besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.